Pengenalan agar seseorang dapat mengamalkan budi pekerti yang mulia, mereka harus mempelajari sifat-sifat ketuhanan yang diberkati dan nama-nama Allah yang Maha Agung, sehingga mereka dapat menerapkan setiap sifat ke dalam akhlak mereka sesuai dengan status mereka. Sebagai contoh, Allah Maha Pengampun menurut kedudukannya yang tidak terhingga dan mengamalkan sifat ini dengan memaafkan orang lain adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Bab 24 No, ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Oleh itu, buku ini akan membincangkan beberapa sifat dan nama ketuhanan ini agar seorang Muslim dapat memahami dan mengamalkan maknanya sehingga ia berakar umbi dalam hati rohani mereka sehingga akhirnya dapat mencapai akhlak mulia. Sebenarnya ini adalah maksud hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2736, yang menasihati bahawa Allah Ta'ala mempunyai 99 nama dan sesiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Syakur ini bermakna bahawa Allah Ta'ala menghargai usaha ikhlas hamba-hambanya dan memberi ganjaran yang setimpal. Ini adalah tanda rahmat Allah yang tidak terhingga, kerana dialah yang memberikan mereka ilmu, kekuatan, ilham dan peluang untuk mentaatinya, namun dia tetap menghargai usaha mereka dan memberi ganjaran kepada mereka. Orang Islam yang memahami hakikat ini akan bersyukur dengan menggunakan nikmat yang mereka miliki mengikut keredaan Allah Ta'ala. Ini akan membawa kepada peningkatan keberkatan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan terlebih dahulu menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Ini harus dilakukan melalui hati seseorang dengan mengakuinya dan dengan membetulkan niat mereka supaya mereka hanya bertindak untuk keredaan Allah Ta'ala. Mereka hendaklah menzahirkan kesyukuran melalui kata-kata mereka dengan bercakap dengan cara yang diredainya atau berdiam diri, dan seperti yang disebutkan sebelum ini, melalui tindakan mereka dengan menggunakan nikmat yang mereka miliki dengan betul mengikut ajaran Islam. Walaupun seseorang itu mencapai semua tahap kesyukuran yang berbeza, mereka mesti ingat bahawa menunjukkan kesyukuran kepada Allah yang Maha Agung tidak mungkin tanpa rahmatnya, kerana kekuatan, peluang, ilham, keupayaan dan ilmu untuk menunjukkan kesyukuran semuanya datang dari Allah, dimuliakan. Memahami hakikat ini akan menjauhkan seseorang daripada kesombongan. Di samping itu, mereka mesti menunjukkan penghargaan atas nikmat yang dilakukan oleh orang. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1954, bahawa orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun sumber segala nikmat itu tidak lain melainkan Allah Ta'ala, namun makhluk itu menyampaikan nikmat ini kepada seseorang. Maka bersyukur kepada utusan nikmat itu sebenarnya adalah bersyukur kepada pengirim nikmat, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Ia sama seperti apabila seorang duta raja dihormati kerana mereka mewakili raja. Jika Allah Ta'ala menghargai usaha amba-ambanya walaupun dia adalah sumber usaha mereka, bagaimana mungkin seorang Muslim percaya mereka lebih tinggi daripada menghargai manusia atas nikmat mereka? Hamba Allah yang bersyukur adalah sedikit kerana ia melibatkan meninggalkan keinginan seseorang dan sebaliknya menggunakan setiap nikmat mengikut keredaan Allah yang Maha Tinggi. Inilah ciri-ciri hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bab 34 Saba, ayat 13. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Salam ini berkenaan dengan Allah yang Maha Tinggi, boleh bermakna dia yang menganugerahkan keamanan kepada ciptaan di kedua-dua alam. Seorang Muslim harus mengamalkan ciri ini terlebih dahulu melalui lidah mereka dengan menyebarkan salam Islamik kepada semua orang Islam yang mereka kenali atau tidak kenali. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2688, seseorang tidak akan masuk syurga sehingga dia beriman dan seseorang itu tidak akan benar-benar beriman sehingga dia mencintai orang lain kerana Allah Ta'ala. Cinta ini boleh berlaku apabila umat Islam menyebarkan salam sejahtera antara satu sama lain. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Al-Mujam Al-Kabir,
nombor 10391, bahawa As-Salam adalah nama yang diberkati Allah, yang Maha Tinggi, yang telah diletakkan di bumi. Oleh itu, seorang Muslim seharusnya menyebarkan nama yang diberkati ini dengan memberi salam antara satu sama lain. Penyebaran kedamaian ini harus melampaui salam Islam dan harus ditunjukkan dalam ucapan seseorang sepanjang hari tanpa mengira dengan siapa mereka bercakap. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998, bahawa seseorang tidak boleh menjadi seorang Muslim sejati sehingga orang lain tidak selamat dari ucapan mereka. Akhir sekali, seorang Muslim harus meluaskan penyebaran keamanan ini melalui tindakan mereka, bukan hanya perkataan. Hadis yang sama yang dipetik sebelum ini menambah bahawa seorang Muslim sejati adalah orang yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain secara zalim. Dan seorang mukmin sejati ialah orang yang menyebarkan keamanan ini kepada harta benda orang lain juga. Malah, Islam mengajar umat Islam untuk meluaskan keamanan ini kepada semua makhluk seperti haiwan. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2550. Kedamaian ini seharusnya bersifat zahir seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, dan makna batin. Seseorang tidak seharusnya mempunyai sebarang hasad dengki, niat jahat atau kecacatan yang serupa terhadap orang lain. Ini akan mendorong seseorang ke arah membangunkan hati rohani yang sihat. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Akhirnya, orang yang ingin diberikan kedamaian di kedua-dua dunia hendaklah dengan ikhlas mentaati Allah, yang Maha Agung, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. As-Sabur, Allah Maha Penyabar kerana Dia tidak menyegerakan siksaan bagi yang berhak menerimanya. Sebaliknya, Dia terus memberikan mereka berkat dan peluang yang tidak terkira banyaknya untuk berubah menjadi lebih baik. Dia menetapkan sesuatu pada masa yang terbaik untuk memberi manfaat kepada ciptaan tanpa menyegerakan atau melambatkan sesuatu. Seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini akan mengambil peluang yang disediakan oleh Allah, yang Maha Tinggi, untuk menyegerakan ke arah taubat yang ikhlas sebelum hukuman turun. Taubat yang sungguh-sungguh melibatkan perasaan menyesal, memohon ampun kepada Allah, dan jika perlu daripada manusia, berjanji dengan ikhlas untuk menahan diri dari dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah, yang Maha Agung, dan orang ramai. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan bersabar dalam semua perkara kerana ia dituntut untuk menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir mengikut tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas. Mereka akan tetap bersabar ketika berhadapan dengan manusia dengan harapan bahawa Allah Ta'ala akan bersabar untuk mereka. Seorang Muslim mesti ingat bahawa Allah Ta'ala hanya memilih yang terbaik untuk hambanya walaupun mereka tidak memerhatikan hikmah di sebalik pilihannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu, satu-satunya perkara yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim ialah menunjukkan tingkah laku yang betul dalam setiap situasi supaya mereka mendapat banyak pahala. Contohnya sabar ketika susah dan bersyukur ketika senang. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Ar-Razzaq, Allah, yang Maha Tinggi, adalah pencipta dan pemberi peruntukan kepada seluruh ciptaan yang mereka perlukan untuk memelihara perlembagaan fizikal dan rohani mereka. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim,
Nombor 6748, peruntukan seluruh ciptaan telah diperuntukkan selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Orang yang memahami nama ilahi ini akan bergantung kepada Allah yang Maha Tinggi untuk memberi mereka rezeki sebagaimana Dia telah merancang untuk mereka sebelum mereka diciptakan. Mereka akan membuktikan pergantungan ini dengan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sambil menahan diri daripada perkara yang haram dan meragukan. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerana orang memerlukan peruntukan fizikal dalam bentuk makanan dan minuman, begitu juga jiwa seorang Muslim juga memerlukan rezeki. Ketentuan ini menguatkannya dan membawanya kepada kebahagiaan abadi. Rezeki ini berupa ketaatan yang tulus kepada Allah Ta'ala yang meliputi melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Asas kepada semua ini ialah memperoleh dan bertindak atas ilmu Islam. Oleh itu, umat Islam harus berusaha untuk mendapatkan bekalan jiwa yang penting ini serta bekalan badan fizikal mereka. Dua elemen harus diingat dalam hal ini. Jangan melakukan usaha yang menyalahi undang-undang dan tidak perlu dalam mendapatkan peruntukan yang dijamin. Dan jangan menyalahgunakan atau mensia-siakan rezeki yang diperolehi. Seorang Muslim hendaklah bertindak atas nama ilahi ini dengan menunaikan kewajipannya dengan memberi nafkah kepada tanggungannya mengikut ajaran Islam. Ini termasuk menyediakan mereka dengan peruntukan jasmani dan rohani melalui pendidikan. Seorang Muslim juga harus melakukan perkara yang sama untuk orang yang memerlukan mengikut kemampuan mereka tanpa takut kemiskinan untuk diri mereka sendiri. Mereka harus ingat hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4893, yang menasihati bahawa Allah Ta'ala akan memenuhi keperluan orang Islam yang menjaga keperluan orang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang bermaksud makhluk yang rahmatnya meliputi semua. Ini jelas hanya sesuai dengan Allah yang Maha Tinggi. Kasih sayang Allah Ta'ala lebih berkaitan dengan kebahagiaan akhirat dan oleh itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Allah yang Maha Tinggi adalah Maha Penyayang menurut kedudukannya yang tidak terhingga. Sifat ini bererti bahawa Allah Ta'ala memberikan nikmat yang tidak terkira banyaknya kepada makhluk dan sentiasa sangat baik kepada mereka. Rahmatnya adalah inklusif dan merangkumi orang yang berhak dan tidak layak. Ia termasuk pemberian keperluan kosong dan hadiah istimewa kepada penciptaan. Rahmatnya memberi manfaat kepada ciptaan sedangkan Dia tidak mendapat manfaat dari belas kasihan kepada makhluk. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat pemurahnya. Seorang Muslim harus ingat bahawa sebagai Allah yang Maha Tinggi adalah Maha Penyayang, setiap kesulitan yang mereka hadapi mempunyai rahmat tersembunyi di dalamnya. Sebagai contoh, ubat pahit yang diberikan oleh doktor nampaknya belum begitu mengasihani. Dengan izin Allah Ta'ala boleh menjadi penyembuh bagi orang yang sakit. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Ciri yang sama ini telah dikaitkan dengan orang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Bab 9 At-Taubah, ayat 128. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Sedih baginya apa yang kamu derita. Dia mengambil berat terhadap kamu, yaitu petunjuk kamu, dan terhadap orang-orang yang beriman adalah penyayang dan penyayang. Apabila digunakan merujuk kepada penciptaan berbelas kasihan bermakna lembut hati dan belas kasihan. Seorang Muslim mesti mengamalkan sifat-sifat ini dengan melihat ciptaan melalui mata rahmat dan dengan memperlakukan mereka dengan belas kasihan dan belas kasihan sama ada mereka taat atau berdosa. Banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6030, menunjukkan bahawa orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain tidak akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua melalui tindakan mereka seperti bantuan keuangan dan fizikal dan melalui kata-kata mereka seperti mendoakan mereka. Islam sebenarnya memberi ganjaran kepada seorang Muslim yang menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk hidup seperti haiwan. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2550.
Umat Islam mesti berusaha untuk mengamalkan sifat belas kasihan supaya mereka menggunakan belas kasihan dalam semua urusan mereka. Bersikap lemah lembut dengan cara ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2701. No, Allah yang Maha Tinggi adalah yang menarik segala sesuatu dari kegelapan ketiadaan kepada cahaya makhluk. Dia menyinari segala kebaikan dan keburukan kepada hamba-hambanya agar mereka dapat dibimbing dengan benar ke tempat aman di akhirat. Dialah yang menerangi langit dan bumi serta segala isinya. Bab 24 No, ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti ceruk yang di dalamnya terdapat pelita. Lampu itu berada di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang, putih, mutiara yang dinyalakan daripada minyak, pohon zaitun yang diberkati, bukan dari timur maupun barat, yang minyaknya hampir bercahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya demi cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan bertindak atas nasihat dan perintah Allah Ta'ala, kerana mereka menerangkan kebenaran dan membimbing manusia kepada kejayaan yang kekal. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan mengelakkan tindakan yang meniputi hati rohani mereka dengan kegelapan iaitu dosa. Sebaliknya mereka mesti melakukan tindakan-tindakan yang mencerahkan hati rohani mereka dan memberikan mereka cahaya panduan di kedua-dua dunia. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3334. Al-Zahir, Al-Batin Allah, yang Maha Tinggi, nyata melalui sifat-sifat ketuhanan dan ketetapannya namun tersembunyi daripada makhluk dalam zatnya. Muslim yang memahami nama-nama ini akan merenungkan penciptaan langit dan bumi untuk mengenali Allah, yang Maha Tinggi, melalui tanda-tanda yang nyata. Sebagai contoh, jika seorang Muslim merenung tentang malam dan siang dan betapa sempurnanya selaras mereka dan perkara-perkara lain yang dikaitkan dengannya, mereka akan benar-benar percaya bahawa ini bukan sesuatu yang sewenang-wenangnya bermakna, ada kuasa yang memastikan segala-galanya berjalan seperti jam. Ini adalah kuasa Allah yang tidak terhingga. Di samping itu, jika seseorang merenungkan masa yang sempurna untuk malam dan siang, mereka akan menyedari ia jelas menunjukkan bahawa hanya ada satu Tuhan iaitu Allah yang Maha Tinggi. Jika ada lebih daripada satu Tuhan, setiap Tuhan akan menghendaki malam dan siang berlaku mengikut keinginan mereka sendiri. Ini akan membawa kepada kekacauan yang teruk kerana satu Tuhan mungkin menghendaki matahari terbit manakala Tuhan yang lain mungkin menginginkan malam itu diteruskan. Sistem sempurna tanpa gangguan yang terdapat dalam alam semesta membuktikan hanya ada satu Tuhan iaitu Allah yang Maha Tinggi. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 22. Sekiranya ada pada mereka langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah binasa. Pengiktirafan Allah yang Maha Tinggi melalui tanda-tandanya yang nyata akan membolehkan seseorang menjadi teguh dalam iman berkenaan dengan zatnya. Iman yang teguh akan membawa kepada ketaatan yang ikhlas dan kejayaan di kedua-dua dunia. Seorang Muslim akan bertindak atas nama-nama ilahi ini dengan menyembunyikan perbuatan baik mereka dari ciptaan sebanyak mungkin, dengan itu memastikan ia dilakukan kerana Allah Ta'ala. Mereka akan memilih untuk kekal tersembunyi dalam ciptaan itu, dengan itu kekal tanpa nama dan bukannya mencari nama baik dan kemasyhuran. Orang yang berperilaku seperti ini akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7432. Mereka akan nyata dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan secara terang-terangan menegakkan kebenaran walaupun ia membawa kepada kritikan orang. Mereka akan memimpin melalui teladan, dengan mengamalkan ciri-ciri terpuji dan mengelakkan ciri-ciri negatif. Seterusnya meningkatkan kesan positif yang mereka ada kepada orang lain, seperti anak-anak mereka. Pertuturan dan perbuatan yang baik akan terzahir daripadanya dan seterusnya memberi manfaat kepada diri mereka dan orang lain di kedua-dua dunia. Al-Wasi, kemurahan, belas kasihan dan kawalan Allah yang Maha Tinggi, meluas ke segala sesuatu dan Dia tidak pernah sibuk dari satu perkara sehingga terganggu dari yang lain. Luasnya belas kasihannya dan nikmat-nikmat yang dikurniakannya kepada ciptaannya sungguh tidak terhitung. Bab 16 An-Nahl, ayat 18.
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan menyeimbangkan antara ketakutan dan harapan kerana mereka tahu Allah yang Maha Tinggi, luas dalam kedua-dua belas kasihan dan kuasa. Kerahimannya mengilhami harapan sementara kuasanya menimbulkan ketakutan. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan mengamalkan akhlak yang baik yang meluas jauh dan luas dengan memberi kesan kepada setiap orang yang mereka berhubung dengan cara yang positif. Mereka harus menyempitkan bilangan ciri negatif yang mereka miliki sehingga mereka menghapuskannya sepenuhnya daripada watak mereka. Al-Warid Allah Ta'ala akan mewarisi segala yang ada di bumi dan semua yang ada di atasnya sebagaimana pada hakikatnya segala sesuatu diciptakan dan tidak dimiliki oleh selainnya. Seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini tidak akan melekat pada apa-apa di dunia material dan sebaliknya menggunakan segala yang telah diberikan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Jika orang Islam menggunakan harta yang mereka miliki mengikut keinginan mereka seperti harta mereka, mereka akan menjadi beban bagi mereka di kedua-dua dunia dan akhirnya mereka akan kehilangan harta itu semasa hidup atau ketika mereka mati. Tetapi jika mereka menggunakannya dengan cara yang betul, mereka akan menjadi rahmat bagi mereka di kedua-dua dunia. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha untuk menjadi pewaris para Nabi, yang dicapai dengan mempelajari dan bertindak berdasarkan ilmu yang terdapat dalam Islam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 223. Warisan ini akan kekal kerana ia berkaitan dengan Allah Ta'ala, sedangkan semua harta pusaka dunia akan binasa. Al-Waqa'il ini boleh bermakna bahawa Allah, yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang bertanggungjawab terhadap urusan dan keperluan makhluk dan memenuhi semuanya mengikut kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini hanya akan mempercayakan urusan mereka kepada Allah, yang Maha Agung, kerana mengetahui bahawa Dia hanya memilih yang terbaik untuk hamba-Nya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mereka akan membuktikannya dengan bersabar malah reda ketika susah dan bersyukur ketika senang. Kesabaran mesti ditunjukkan dari permulaan musibah sehingga seseorang itu pergi dari dunia ini. Syukur mesti ditunjukkan melalui tindakan seseorang dengan menggunakan semua nikmat yang mereka miliki dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Jika mereka bersungguh-sungguh dalam hal ini, mereka mungkin mencapai tahap di mana mereka bersyukur dalam setiap situasi mengetahui bahawa pemegang amanah menjaga hal ehwal mereka dengan cara yang terbaik. Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan memahami bahawa setiap nikmat yang mereka miliki telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah. Oleh itu mereka adalah pemegang amanah bukan pemilik yang sebenarnya. Mereka hendaklah menunaikan kewajipan sebagai pemegang amanah dengan menggunakan setiap nikmat yang telah diamanahkan mengikut kehendak pemilik yang sebenar. Nikmat terbesar yang diamanahkan kepada seorang Muslim adalah iman. Mereka mesti menunaikan amanah ini dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Nikmat ini juga termasuk tanggungan. Oleh itu, seorang Muslim wajib menunaikan amanah ini dengan melayan dan mengajar tanggungannya mengikut ajaran Islam tanpa ada tanda-tanda pengabaian. Al-Wahid Allah yang Maha Esa adalah tunggal dalam sifat dan perbuatannya. Dia tidak menyerupai dan tidak menyerupai apa-apa pun dan dia tiada sekutu atau setara. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan memastikan tindakan mereka hanya dilakukan dengan ikhlas untuk satu entiti iaitu Allah yang Maha Tinggi. Jika tidak, mereka mungkin mendapati bahawa pada hari penghakiman mereka diperintahkan untuk mencari pahala mereka daripada mereka yang telah mereka perbuat yang tidak mungkin dapat dilakukan. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3154. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha untuk menyempurnakan iman mereka dengan mencintai, membenci,
memberi dan menahan tidak lain daripada Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Al-Wahhab Allah yang Maha Tinggi adalah yang Maha Luas limpah kurnianya dan memberikan nikmat dan keberkatan tanpa balasan atau sebab lahiriah. Dia memberi dengan murah hati tanpa diminta. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan sentiasa mencari karunia dan keberkatan daripada Allah yang Maha Tinggi, kerana mereka tahu bahawa pemberi suka diminta. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3571. Tetapi penting untuk diperhatikan, orang yang mencari karunia daripada pemberi hendaklah mengetahui ia tidak diperoleh melalui kemaksiatannya. Sebarang nikmat duniawi yang diperoleh melalui kemaksiatan kepada Allah Ta'ala hanya akan menjadi beban bagi pemiliknya di kedua-dua alam. Seorang Muslim sebaliknya harus berusaha untuk mendapatkan keberkatan yang bermanfaat dari pemberi dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Apabila seorang Muslim benar-benar memahami bahawa semua nikmat telah diberikan oleh Sang Pemberi, mereka akan menunjukkan rasa syukur yang sebenar kepadanya. Ini adalah apabila seseorang menggunakan semua nikmat yang mereka miliki mengikut keredaan Allah Ta'ala. Ini membawa kepada peningkatan keberkatan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan memberikan nikmat yang telah diberikan kepada orang lain untuk keredaan Allah Ta'ala. Orang yang memberi kepada orang lain akan diberi lebih daripada yang mereka bayangkan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 245. Siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berlipat ganda? Dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Walaupun mustahil bagi seseorang untuk menimpahkan rahmatnya kepada orang lain tanpa menghendaki balasan, walaupun ia hanya keredaan Allah Ta'ala, kerana ini adalah sejenis balasan. Walau bagaimanapun, seseorang itu hendaklah bertujuan untuk tahap yang tertinggi dan menimpahkan keberkatan mereka kepada orang lain kerana Allah Ta'ala dan mengelakkan daripada melakukannya kerana alasan duniawi, kerana ini membawa kepada kerugian di kedua-dua dunia. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Al-Wadud ini bererti Allah SWT mengasihi orang-orang yang beriman dan seterusnya mereka mencintainya. Surah 5 Al-Maidah, ayat 54. Allah akan mendatangkan, menggantikan mereka, kaum yang Dia cintai dan mereka akan mencintainya. Allah Ta'ala juga yang menciptakan rasa cinta kepada seseorang di dalam hati makhluknya. Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6705, menasihati bahawa apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang, Dia memerintahkan malaikat Jibril AS untuk juga mencintai mereka. Dia seterusnya memerintahkan malaikat untuk juga mengasihi mereka dan cinta ini tersebar ke seluruh langit dan bumi. Apabila Allah Ta'ala mengasihi seorang hamba, maka Dia akan menimpahkan rahmatnya kepada mereka agar mereka tetap teguh dalam ketaatannya. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Ia menasihati bahawa apabila Allah, yang Maha Tinggi, mencintai seseorang, Dia memberi kuasa kepada setiap organ dalam tubuh mereka supaya mereka hanya taat kepadanya. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan berusaha untuk menerima cinta ini dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, kerana semua jalan menuju cinta Allah Ta'ala telah ditutup kecuali baginda. Laluan Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan mencintai dan membenci hanya kerana Allah Ta'ala. Ini sebenarnya adalah satu cabang penyempurnaan iman mengikut hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Mereka akan membuktikan cinta dan benci ini kerana Allah Ta'ala dengan bertindak mengikut ajaran Islam.
Di samping itu, mereka akan mencintai orang lain apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri yang merupakan tanda kepercayaan sebenar mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2515. Mereka akan menyokong kepercayaan ini melalui tindakan dengan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain mengikut kemampuan mereka seperti sokongan emosi dan keuangan. Ini terpakai kepada semua sama ada mereka soleh atau tidak, Muslim atau tidak. Al-Sami' Al-Basir. Tidak ada sesuatu pun tanpa mengira saiz dan lokasinya yang berada di luar jangkauan penglihatan dan pendengaran ilahi Allah Ta'ala. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan sangat berhati-hati dalam tindakan dan percakapan mereka. Dengan cara yang sama seseorang menjadi waspada terhadap tindakan mereka apabila mereka berada dalam pendengaran dan melihat orang yang mereka hormati atau takuti. Seorang Muslim sejati akan berwaspada terhadap tingkah laku mereka tanpa mengetahui perkataan atau tindakan yang terlepas dari Allah Ta'ala. Sebenarnya, bertindak dengan cara ini adalah tahap keimanan yang tinggi yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Jika seseorang tetap teguh dengan perilaku ini maka mereka akhirnya akan mencapai kemuliaan iman di mana mereka melakukan amalan, seperti solat, seolah-olah mereka memerhatikan Allah Ta'ala, sentiasa memerhatikan dalaman dan luaran mereka. Sikap ini akan mencegah maksiat dan mendorong seseorang untuk ikhlas melakukan amal soleh. Di samping itu, nama ilahi ini menggalakkan umat Islam untuk tidak pernah berputus asa apabila mereka menghadapi kesukaran. Dengan itu percaya tiada sesiapa yang menyedari atau mengambil berat tentang mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan melihat kesusahan mereka dan akan membalas pada masa yang terbaik untuk hamba-Nya. Bab 40 Ghafir, ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menggunakan dua panca indera ini dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, seseorang itu tidak boleh melakukan perkara yang haram dan sia-sia dan tidak boleh mendengar perkara yang haram dan sia-sia. Mereka seharusnya menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adalah penting untuk mengelakkan perkara yang sia-sia kerana ia sering menjadi langkah pertama kepada yang haram. Ini dicapai dengan bertindak berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Ia menasihati bahawa apabila seseorang memenuhi perintah Allah Ta'ala berkenaan dengan kewajipan yang diwajibkan dan kemudian berusaha dalam amal soleh sukarela untuk keredaan Allah Maha Tinggi, dia memberdayakan panca indera mereka seperti penglihatan dan pendengaran sehingga mereka hanya menggunakannya sesuai dengan kehendak dan keredaannya. Seseorang harus menggunakan kedua-dua panca indera ini dengan cara yang betul supaya mereka mendapat manfaat daripada semua perkara yang berlaku di sekeliling mereka, kerana setiap kejadian dan saat adalah mesej daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Mesej apabila difahami dan diambil tindakan membawa kepada kebaikan dalam kedua-dua dunia. Ini memerlukan seseorang untuk meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri supaya mereka mengelak daripada mendengar dan memerhatikan masalah dan isu mereka sahaja. Al-Qudus Allah, yang Maha Tinggi, adalah zat yang disucikan dan bebas dari segala kelemahan dan kekurangan yang mungkin dan Dia yang melampaui setiap sifat kesempurnaan. Seorang Muslim harus memohon kepada Allah Ta'ala untuk mensucikan dan menyucikan mereka dari segala dosa-dosa mereka dan menganugerahkan kepada mereka sifat-sifat yang dicintainya. Oleh itu, seorang Muslim harus secara aktif membersihkan tubuhnya dari dosa. Menyucikan diri daripada mengikuti hawa nafsu. Sucikan harta mereka dengan tidak mencarinya dari sumber yang syubhat atau haram. Sucikan fikiran mereka dari kelalaian hukum ilahi. Sucikan niat mereka supaya mereka hanya beramal untuk keredaan Allah Ta'ala, walaupun dalam amalan dunia kerana ini dicatat sebagai amal soleh. Contohnya, memberi nafkah kepada keluarga dengan cara yang halal. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006. Al-Qahar Allah, yang Maha Tinggi, adalah Esa yang menguasai segala sesuatu secara zahir melalui kuasa dan kuasa yang tidak terhingga dan batin melalui pengetahuan dan kesedaran yang tidak terhingga. Orang Islam yang memahami kuasa zahir dan batin yang dimiliki oleh Allah Ta'ala atas ciptaannya akan menjauhkan diri dari semua perbuatan maksiat.
Mereka tidak akan menindas orang lain kerana mengetahui bahawa mereka tidak dapat melepaskan diri dari kuasa Allah yang Maha Agung, walaupun mereka melarikan diri dari kekuatan manusia duniawi, seperti polis. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menguasai kejahatan batin dan keinginan sia-sia mereka melalui kekuatan yang disediakan oleh Allah yang Maha Tinggi, yang hanya diperoleh melalui ketaatan yang tulus ikhlas. Ini melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Mereka harus menggunakan kekuatan ini untuk menghapuskan semua perkara yang menghalang mereka berhubung dengan Allah Ta'ala. Pokok pangkalnya ialah belajar dan bertindak atas ilmu Islam. Ilmu mendedahkan akibat negatif dari keinginan yang sia-sia dan jahat. Ini akan mendorong mereka untuk meninggalkan mereka. Bab 64 At-Tagabun, ayat 16. Dan sesiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dia yang menguasai segala-galanya adalah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada seorang Muslim untuk mengatasi semua kesulitan yang mungkin mereka hadapi di kedua-dua dunia. Dialah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Ketiga-tiga elemen ini digabungkan diperlukan bagi seorang Muslim untuk mencapai kejayaan yang kekal, dan ia akan diberikan kepada orang Islam yang ikhlas mentaati dominator, Allah, yang Maha Tinggi. Al-Kabid, Al-Basit ini boleh bermakna bahawa Allah, yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang menentukan kehidupan dan rezeki seseorang melalui ujian dan ujian. Dan dialah satu-satunya yang dapat meluaskan perkara-perkara ini melalui berkat ilahi dan kelegaan daripada kesulitan. Dalam setiap keadaan, Allah Ta'ala memberikan hambanya yang terbaik untuk mereka. Sebagai contoh, iman sesetengah orang hanya akan kekal kuat jika kehidupan mereka dikurangkan, kerana jika mereka mencapai masa pengembangan mereka akan melangkah keluar dari batasan yang akan membawa mereka ke neraka. Sebaliknya, iman sesetengah orang hanya akan kekal kukuh jika mereka mengalami pengembangan dalam kehidupan, kerana kesukaran boleh menyebabkan iman mereka goyah yang menyebabkan rasa tidak sabar dan boleh membawa mereka ke neraka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa orang yang tidak taat kepadanya dengan tulus ikhlas dan memanjangkan umur orang yang taat kepadanya, walaupun mereka menghadapi kesulitan. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Muslim yang memahami nama ilahi ini akan bersyukur atas apa jua keadaan yang mereka alami, kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, dan dalam setiap keadaan mereka akan berpegang kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Semasa kontraksi mereka akan tetap bersabar, dan semasa mengembang mereka akan tetap bersyukur. Menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, orang yang bersikap demikian akan sentiasa mendapat keberkatan dalam semua keadaan. Di samping itu, mereka akan mencari pengembangan melalui ketaatannya yang ikhlas, kerana mereka akan memahami bahawa memiliki harta dunia tidak membawa kepada keamanan. Hanya dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, mereka akan memperoleh ini. Surah 13 Ar-Ra'd, ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Seseorang harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menjauhkan diri dari semua perkara yang tidak diredai Allah Ta'ala, dan mengembangkan usaha mereka ke arah hal-hal yang diredai Allah Ta'ala. Mereka harus mengikat kehidupan mereka sendiri dengan meminimumkan ketergantungan dalam dunia material ini, dan mengembangkan kehidupan orang lain dengan berusaha untuk memberi manfaat kepada mereka mengikut kemampuan mereka. Satu aspek dari ini adalah meluaskan orang lain dengan mengingatkan mereka tentang rahmat Allah yang tidak terhingga, sementara mengimbanginya dengan mengontrak mereka dengan mengingatkan mereka tentang azab Allah yang Maha Tinggi.
Bab 3 Ali Imran, ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, sebagai contoh bagi manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Mutakabir, kesombongan hanya milik Allah Ta'ala, atas keagungan, kebesaran, kemuliaan dan keagungannya yang agung dan tidak terhingga yang bebas dari sebarang kesalahan atau kecacatan. Tidak ada ciptaan yang patut dibanggakan kerana pada hakikatnya mereka tiada apa yang boleh dibanggakan. Segala kebaikan yang mereka miliki telah diciptakan dan diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Ilham, ilmu, kekuatan dan peluang untuk beramal dan menjauhi maksiat hanya datang dari Allah yang Maha Tinggi. Kesombongan mesti dijauhi kerana sesiapa yang memilikinya walaupun sebesar atom akan masuk neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 266. Kerana berbangga hanya layak untuk Allah Ta'ala, maka umat Islam haruslah merendah diri. Kerendahan hati ini hendaklah ditunjukkan dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Ini adalah aspek penting dalam kehambaan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang merupakan tempat terhebat yang boleh dicapai oleh seorang Muslim. Sesiapa yang merendahkan diri kerana Allah Ta'ala, akan ditinggikan darjatnya olehnya. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6592. Seseorang hendaklah menunjukkan kerendahan hati tanpa kelemahan terhadap orang lain kerana Allah Ta'ala, dan jangan sekali-kali percaya bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain sebagai akibat dari kehidupan atau kehidupan mereka yang lain tidak diketahui. Satu aspek kerendahan hati adalah menerima kebenaran dan bertindak atasnya tanpa mengira dari siapa ia datang. Al-Mukit, Allah yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang menciptakan dan membahagikan rezeki untuk seluruh makhluk. Ia juga boleh bermaksud penjaga kerana Allah yang Maha Tinggi menyimpan catatan yang ketat dan terperinci tentang seluruh ciptaan. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini tidak akan membebankan rezeki mereka dan kebimbangan ini tidak akan membawa mereka ke arah yang haram kerana mereka mengetahui Allah Ta'ala telah membahagikan rezeki untuk seluruh ciptaan selama 50,000 tahun sebelum penciptaan syurga dan bumi. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Bagaimana rezeki seseorang boleh terlepas daripada mereka sedangkan ia telah ditetapkan kepada mereka sejak dahulu lagi? Begitu juga badan memerlukan bekalan, begitu juga dengan jiwa. Hanya Allah yang Maha Esa yang menyediakan rezeki ini yang diperolehi dengan ketaatan yang ikhlas kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menunaikan tanggungjawab mereka dengan memberi nafkah kepada mereka yang berada di bawah jagaan mereka mengikut ajaran Islam. Seorang Muslim juga harus menggalakkan orang lain untuk mendapatkan kedua-dua peruntukan fizikal dan rohani dengan cara yang sah. Al-Muntakim, Allah Ta'ala membalas dendam kepada mereka yang menindas amba-ambanya yang lemah kerana mereka tidak mempunyai kuasa untuk membela atau membalas dendam. Seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini tidak akan menindas hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, terutama mereka yang kelihatan tidak berdaya kerana sebenarnya pelindung dan pembalas mereka adalah Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala akan membalas dendam kepada amba-ambanya selama hidup mereka di bumi dan khususnya pada hari kiamat. Dia akan menegakkan keadilan dengan memaksa orang yang zalim menyerahkan amal soleh mereka kepada mangsanya dan jika perlu, dosa mangsa akan dipindahkan kepada orang yang zalim itu. Ini mungkin menyebabkan orang yang zalim itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan membalas dendam terhadap syaitan batin mereka sendiri yang mengilhami mereka ke arah kejahatan dengan menundukkannya kepada ketaatan yang ketat kepada Allah SWT, yang melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Dan seorang Muslim wajib membalas dendam atas segala sesuatu yang menghalanginya dari ketaatan kepada Allah SWT dengan berpaling darinya.
Al-Mujib Allah Ta'ala adalah yang mengabulkan segala permohonan sama ada dengan memenuhi permintaan seseorang, menghapuskan dosa yang setara dari kitab amalan mereka atau dengan menyimpan pahala untuk mereka di akhirat selagi adab dan syarat-syarat doa dipenuhi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3604. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah terlalu pemurah dan malu untuk menolak seorang pengemis dari pintunya dengan tangan kosong. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3556. Beliau mengabulkan doa-doa itu walaupun sebelum ia dibuat. Ini adalah kemuncak tindak balas. Muslim yang memahami nama ilahi ini akan terus berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi dan tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan jawapan. Mereka akan berusaha untuk memenuhi semua syarat dan adab sesuatu doa untuk menjamin penerimaannya. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan memenuhi permintaan baik manusia. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il at-Tirmizi, nombor 335, menasihati agar Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak seseorang apabila diminta sesuatu yang baik. Al-Muhyi Al-Mumit Allah yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta dan mengawal kedua-dua kehidupan dan kematian. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan tunduk dan ikhlas mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar tanpa takut kepada makhluk manapun sedangkan tidak mengetahui apa-apa yang mengawal hidup atau mati kecuali Allah Ta'ala. Di samping itu, seorang Muslim yang mengenali hakikat ini akan memahami bahawa sebagai Allah yang Maha Tinggi memilih permulaan dan akhir setiap ciptaan, Dia juga telah memilih segala yang berlaku di antaranya. Pilihan-pilihan Allah Ta'ala tidak dapat dielakkan, oleh itu seseorang tidak boleh menjadi tidak sabar ketika menghadapinya. Sebaliknya, mereka hendaklah dengan ikhlas mentaati Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan supaya mereka memperoleh pahala setiap saat. Sebagai contoh, mereka harus menunjukkan kesabaran semasa kesukaran dan menunjukkan kesyukuran yang sebenar dengan menggunakan berkat yang mereka miliki dengan betul pada masa senang. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menghidupkan hati rohani mereka dan menyebabkan kematian kepada ego dan sifat negatif mereka dengan berusaha untuk menghilangkannya dari diri mereka sendiri melalui memperoleh dan bertindak berdasarkan pengetahuan Islam. Al-Muhaimin, penglihatan ketuhanan Allah yang Maha Tinggi, merangkumi segala-galanya tanpa mengira saiz atau lokasinya. Di samping itu, Allah Ta'ala menjadi saksi atas perbuatan makhluk. Dia memerhatikan tindakan fizikal luaran mereka dan niat tersembunyi dalaman. Tidak ada yang dapat lari dari penglihatan ilahinya. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi untuk mencapai tahap di mana mereka sentiasa berwaspada terhadap penglihatan ilahi. Tahap ini telah dirujuk sebagai kecemerlangan iman dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Apabila seseorang menyedari sepenuhnya tentang penglihatan ketuhanan, ia menghalang mereka daripada melakukan dosa dan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Seorang Muslim harus menjadi penyedia jiwa mereka sendiri dan sentiasa mengambil kira diri mereka untuk memastikan mereka tidak lalai. Sebagai punca utama dosa ialah lalai. Orang yang mengambil kira diri mereka akan mendapati tanggungjawab mereka pada hari penghakiman mudah. Sesiapa yang tidak melihat orang lain seperti ini akan melakukan dosa tanpa disedari. Seorang Muslim juga harus memastikan mereka mengawasi semua orang di bawah jagaan mereka dan menasihati mereka dengan sewajarnya kerana ini adalah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2928. Al-Mu'min, nama ilahi ini mempunyai beberapa kemungkinan makna. Salah satunya ialah orang yang beriman adalah dia yang memberikan iman kepada manusia. Orang yang beriman juga adalah dia yang melindungi hamba-hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Sebenarnya, semua keselamatan di kedua-dua alam hanya dianugerahkan oleh Allah yang Maha Tinggi, Tuhan sekalian alam. Jika seorang Muslim menginginkan perlindungan ini,
mereka harus setia kepada perjanjian ketaatan yang mereka ambil dengan Allah Ta'ala, yang melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Sebaliknya, dia akan memenuhi janjinya dan melindungi mereka di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 40. Penuhilah perjanjianku kepadamu, bahawa aku akan memenuhi perjanjianmu daripadaku. Dan surah 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Seseorang harus setia terhadap semua ciptaan dengan melayan mereka dengan baik dan memenuhi apa-apa janji yang dibuat dengan mereka. Seseorang tidak boleh setia kepada Allah Ta'ala sambil menipu atau menganiaya makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan perlakuan yang baik terhadap orang-orang yang menunaikan kewajipan ini adalah sebahagian daripada kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim melindungi orang lain dari bahaya lisan dan fizikal mereka. Ini sebenarnya adalah tanda seorang Muslim dan mukmin sejati menurut hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998. Seorang Muslim menggalakkan orang lain untuk mendapatkan perlindungan Allah yang Maha Agung melalui ketaatan yang ikhlas dan memberi amaran kepada mereka daripada menderhaka kepadanya. Al-Matin ini merujuk kepada kuasa dan keperkasaan Allah yang tidak terhingga. Muslim yang memahami nama ilahi ini tidak akan pernah takut kepada ciptaan apabila mentaati Allah yang Maha Tinggi, tanpa mengetahui apa-apa yang dapat mengalahkan Allah yang Maha Tinggi, yang teguh. Mereka akan tetap tulus taat kepada Allah yang Maha Tinggi pada setiap masa dan menjauhi kemaksiatan kepadanya kerana mereka tahu bahawa mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari akibat perbuatan mereka. Mereka tidak akan tertipu dengan tangguh yang diberikan kepada mereka dan sebaliknya menggunakan masa ini untuk memperbaiki cara mereka. Surah 7 Al-A'raf, ayat 183. Dan saya akan memberi mereka masa. Sesungguhnya rancanganku itu pasti. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan tegas dalam memenuhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar menurut tradisi Nabi Muhammad SAW, tanpa rasa takut, penciptaan, kelemahan atau kemalasan. Ketegasan ini tidak bermakna kesempurnaan dijangka, kerana ini tidak mungkin. Sebaliknya, seseorang itu mesti teguh dalam ketaatan yang tulus kepada Allah yang Maha Tinggi pada setiap masa, dan setiap kali mereka tersandung, kembali kepada Allah yang Maha Tinggi melalui taubat yang ikhlas. Ini adalah hamba Allah yang teguh, walaupun mereka melakukan dosa. Bab 41 Fusilat, ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan gembirakanlah kamu dengan surga yang kamu telah dijanjikan. Seorang Muslim harus tegas dalam menentang kejahatan sesuai dengan kekuatannya dan tegas dalam memerintahkan kebaikan, terutama kepada orang-orang di bawah jagaannya. Bersikap lemah lembut dan luwes dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Agung tidak bertentangan dengan ketegasan, ia sebenarnya memperindahnya. Oleh itu, seseorang tidak seharusnya mengenirukan ketegasan dengan kekerasan. Al-Malik ini bermakna Allah yang Maha Tinggi adalah yang memiliki segala kedaulatan yang bebas dari segala kecacatan. Ia adalah kedaulatan yang tiada permulaan, tiada penghujung, tiada pengurangan dan tiada had. Allah yang Maha Tinggi mempunyai kawalan penuh dan menyeluruh ke atas ciptaan melalui pengurusan dan pertimbangan tanpa sebarang batasan, rakan kongsi atau pembantu. Raja tidak boleh dihalang atau dihalang daripada melaksanakan kehendaknya. Raja tidak memerlukan sebarang ciptaan sedangkan setiap ciptaan memerlukannya. Dengan menerima Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Raja, seorang Muslim secara tidak langsung menerima kehambaan mereka kepadanya. Oleh itu, mereka hendaklah menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seorang hamba yang sejati tidak pernah mempersoalkan keputusan Raja yang bijak dan sebaliknya tunduk dengan penuh kepercayaan kepada pilihannya kerana mengetahui bahawa Raja yang bijaksana hanya menetapkan yang terbaik untuk hambanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu.
Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apabila seorang Muslim mengiktiraf Allah, yang Maha Mulia, sebagai Raja, mereka tidak akan berpaling kepada yang lain apabila meminta pertolongan dan sebaliknya hanya mencari sokongannya melalui kepatuhan yang ikhlas kepadanya. Mereka akan sentiasa ingat jika mereka taat kepada Raja, Dia akan melindungi mereka daripada penciptaan. Tetapi jika mereka mentaati ciptaan atas Allah Ta'ala, makhluk itu tidak akan dapat melindungi mereka daripada azab Raja yang tunggal. Ini ditunjukkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2625. Beliau menyatakan bahawa tidak ada ketaatan kepada makhluk jika ia membawa kepada kemaksiatan kepada pencipta. Seorang Muslim harus mengamalkan ciri ini mengikut status mereka dengan menyucikan raja rohani batin mereka, iaitu hati rohani, melalui amalan yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini akan menyebabkan makna hamba-hamba mereka, anggota badan mereka, untuk mentaati hati rohani mereka dalam perbuatan yang soleh. Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4094, bahawa jika hati rohaniah bersih maka seluruh jasad akan bersih, tetapi jika hati rohaniah rosak seluruh badan akan menjadi rasuah. Seseorang itu tidak boleh menjadi hamba kepada nafsu jahat mereka dan sebaliknya menjadi raja sejati yang mengawal nafsu mereka mengikut ajaran Islam. Orang yang melepaskan diri dengan cara ini akan terbebas dari hal-hal duniawi. Dalam detasmen ini, kedudukan raja sebenar manusia terletak. Sesiapa yang menyempurnakan ini akan diberikan kerajaan rohani di kedua-dua dunia. Destinasi terakhir orang yang memenuhi hak raja dengan menyempurnakan perhambaan telah disebutkan dalam Al-Quran. Mereka akan diberikan kedudukan yang tinggi di hadapan satu-satunya Raja yang Maha Kuasa. Surah 54 Al-Qamar, ayat 55. Di tempat duduk terhormat dekat Raja, sempurna dalam kebolehan. Al-Latif, Allah Ta'ala adalah halus dalam cara Dia memberi manfaat kepada makhluk melalui ketetapannya. Faedah dan hikmah ketetapannya sengaja tidak terselah untuk menguji keazaman hambanya. Oleh itu, orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan tetap bersabar di saat susah dan bersyukur di saat senang, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, dengan penuh keyakinan bahawa setiap ketetapan Allah Maha Tinggi mempunyai banyak faedah halus yang tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan bersikap halus dalam perbuatan baik yang mereka lakukan, dengan merahsiakan mereka di mana mungkin untuk mengelakkan diri daripada menunjuk-nunjuk. Di samping itu, mereka mesti membantu orang lain mengikut kemampuan mereka dengan cara yang halus, di mana orang yang memerlukan tidak merasa terhutang budi kepada mereka dan mereka juga tidak malu dalam apa-apa cara semasa meminta pertolongan mereka. Pembantu juga tidak boleh mengingatkan orang lain tentang bantuan mereka, kerana ini bercanggah dengan membantu orang lain secara halus. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, pencipta adalah Dia yang mewujudkan sesuatu. Pada hakikatnya, tiada pencipta selain Allah Ta'ala, kerana Dialah satu-satunya yang menciptakan tanpa pertolongan dari yang lain. Sebaliknya, seorang pencipta hanya mengada-adakan sesuatu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bab 37 As-Safat, ayat 96. Sedang Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Pencipta adalah Dia yang mengatur semua ciptaan dan menyediakan mereka untuk menerima bentuk-bentuk yang telah Dia pilih untuk mereka, yang dikaitkan dengan nama ilahi berikutnya yang disebut sebelum ini, iaitu Sang Pembentuk. Pencipta menjadikan sesuatu nyata. Pencipta memilih bentuk, rupa dan masa penciptaan mereka. Sang Pencipta membentuk ciptaan menurut kehendak ilahinya. Selepas memahami nama-nama ilahi ini, seorang Muslim mesti mempercayai Allah yang Maha Tinggi dalam semua keadaan. Jika Allah Ta'ala menciptakan dan mengurus seluruh alam semesta, Dia lebih dari mampu menyelesaikan masalah seseorang. Di samping itu, nama-nama ini menunjukkan bahawa Allah yang Maha Tinggi adalah yang menciptakan dan memilih segala sesuatu.
Jadi seorang Muslim tidak seharusnya mencabar pilihan Allah Ta'ala, kerana ini tidak membawa kepada apa-apa kecuali kekecewaan. Oleh itu adalah lebih baik untuk tunduk patuh dan sabar menunggu kelegaan kerana mengetahui bahawa Allah Ta'ala hanya menetapkan yang terbaik untuk hambanya walaupun kebijaksanaan ini tidak jelas bagi mereka. Sebagai seorang Muslim yang rabun, lebih baik bertawakal kepada pencipta yang tiada batas kebijaksanaannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Kabir, Allah Maha mengetahui segala sesuatu termasuk niat dan perasaan batin seseorang serta perbuatan zahirnya. Orang Islam yang memahami perkara ini akan memastikan mereka bukan sahaja melakukan amalan yang soleh tetapi akan melakukannya dengan niat yang betul kerana mengetahui bahawa mereka mungkin dapat menipu orang tetapi Allah Ta'ala mengetahui sepenuhnya niat dan keadaan batin mereka dan akan mempertanggungjawabkan mereka. Mengikutnya, seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu duniawi dan agama yang berguna dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Di samping itu, mereka mesti sentiasa mengawasi keadaan dalaman dan luaran mereka. Melalui ini mereka akan sedar akan kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Seorang Muslim tidak seharusnya hidup lalai dengan tujuan penciptaannya. Sebaliknya, mereka harus hidup dengan penuh kesedaran dan oleh itu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Al-Karim, Allah Ta'ala memberikan kepada makhluknya nikmat yang tidak terhitung jumlahnya tanpa mereka memintanya. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini tidak akan mencari apa-apa daripada orang lain. Mereka akan memohon kepada Allah yang Maha Tinggi, mengetahui yang Maha Pemurah tidak menolak sesiapa pun dengan tangan kosong. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1488. Tetapi balasan dari Allah Ta'ala ini memerlukan usaha ikhlas dari seorang Muslim yang bererti, berusaha dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertindak seperti ini tidak akan ditolak oleh yang Maha Pemurah. Bab 40 Ghafir, ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan berkongsi nikmat yang mereka miliki kepada orang yang memerlukan. Menurut hadis yang terdapat di dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1961, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Berkongsi keberkatan melampaui menderma harta dan sebenarnya merangkumi semua nikmat yang dimiliki seperti menawarkan bantuan fizikal dan emosi kepada orang lain. Al-Jami ini bermakna Allah Ta'ala menyatukan dan mengumpulkan perkara yang serupa dan yang berbeza. Sebagai contoh, Dia menyatukan manusia di bumi ini dan akan melakukannya pada hari penghakiman. Dia akan menyatukan orang yang soleh di syurga dan orang yang berdosa di neraka. Dia juga telah menyatukan makhluk yang berbeza di bumi ini dan bahagian tubuh manusia yang berlainan untuk membentuk satu struktur yang lengkap. Orang Islam yang memahami nama ini akan memerhatikan perkara-perkara yang berbeza yang telah Dia satukan untuk menguatkan iman mereka, kerana penyatuan perkara yang serupa dan tidak serupa menunjukkan pencipta yang bijaksana. Dia akan berusaha untuk bersatu dalam perkara yang baik dengan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti kerabat dan sahabat yang baik. Bab 9 At-Taubah, ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Seorang Muslim akan bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha untuk menyatukan manusia dalam perkara yang baik dan memisahkan mereka dalam isu yang jahat. Berkelakuan sebaliknya adalah mentaliti syaitan yang mesti dielakkan. Surah 17 Al-Isra, ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Mereka akan menyatukan keadaan batin mereka dengan perbuatan zahir mereka, dengan itu mengelakkan kemunafikan. Mereka akan menyatukan tabiat dan tindakan mereka dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan itu menyatukan semua sifat dan tindakan yang baik yang diredai Allah Ta'ala,
dalam diri mereka. Al-Jalil ini menunjukkan sifat-sifat keagungan dan keperkasaan yang tidak terhingga. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan sentiasa takut kepada Allah yang Maha Tinggi sepanjang hari mereka, yang akan memberi inspirasi kepada mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepadanya dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menolak semua perbuatan dan sifat hina dan sebaliknya mengamalkan sifat-sifat yang tinggi. Ini boleh dikatakan tradisi terbesar Nabi Muhammad SAW. Surah 68 Al-Qalam, ayat 4. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Al-Jabbar ini bermakna dia yang menggunakan kekuatan yang tiada tandingannya untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala semata-mata kerana tiada daya, kekuatan dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Apabila seorang Muslim benar-benar mengetahui Allah yang Maha Tinggi adalah pemaksa, mereka tidak akan takut kepada apa-apa pun dalam penciptaan kerana satu-satunya kehendak yang berlaku adalah kehendak Allah yang Maha Tinggi. Di samping itu, nama ilahi ini memberi harapan kepada umat Islam kerana mereka tahu bahawa tidak kira apa kesulitan yang mereka hadapi selagi mereka tetap taat kepada Allah SWT dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar, Dia akan mengabulkan. Mereka berjaya dengan satu cara atau yang lain. Tiada kuasa dalam penciptaan akan dapat menghalang perkara ini. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Merenungkan nama ilahi ini juga mencegah dosa. Sebagai seorang Muslim dengan teguh percaya tidak kira betapa selamatnya mereka dari keadilan orang, tiada kuasa yang akan dapat melindungi mereka daripada keadilan pemaksa. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan memaksa dirinya untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi pada setiap masa dan mengatasi hawa nafsu mereka yang jahat, takut akan kekuatan yang tiada tandingannya di sebalik azab Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada perkara jahat yang dapat mengalahkan hamba Allah yang taat kerana mereka diberikan kekuatan secara langsung dari pemaksa. Surah 15 Al-Hijr, ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan berkuasa atas mereka. Alhasib hanya Allah yang Maha Tinggi yang akan mempertanggungjawabkan seluruh makhluk atas perbuatan mereka. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini hanya akan mentaati Allah Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan kepadanya kerana mereka tidak mengetahui perbuatan baik atau buruk akan terlepas dari perhitungan Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menilai perbuatan mereka sendiri sebelum mereka dihisap oleh Allah Ta'ala. Orang yang melakukan ini akan diilhamkan untuk bertaubat dengan ikhlas dari dosa-dosa mereka dan berusaha untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala. Sesiapa yang gagal menilai amalnya hanya akan tenggelam lebih dalam kelalaian sehingga mereka mencapai hisab yang ketat pada hari besar. Al-Haq Allah yang Maha Tinggi adalah kebenaran sebagaimana Dia wujud tanpa memerlukan sesuatu yang lain. Sedangkan ciptaan hanya wujud kerana hubungan mereka dengan Allah yang Maha Tinggi, oleh itu mereka tidak boleh menjadi kebenaran. Bab 55 Ar-Rahman, ayat 26-27. Setiap orang di atasnya, yaitu bumi, akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Orang Islam yang memahami nama ini akan memerhatikan semua perkara yang tidak berkaitan dengan Allah yang Maha Tinggi, melalui perkenan dan keredaannya, sebagai palsu dan oleh itu mengelakkan hubungan dengan mereka. Mereka sebaliknya akan menyambung kepada semua perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala, kerana perkara yang berkaitan dengan kebenaran menjadi benar melalui rahmatnya. Sebagai contoh, mereka akan menyambung kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dengan ikhlas mematuhi dan mengikuti mereka. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menjadi penjelmaan kebenaran mengikut tahap ciptaan mereka. Ini dicapai dengan menggunakan pelbagai aspek kebenaran. Yang pertama adalah memastikan niat mereka, apabila bercakap dan bertindak, adalah untuk keredaan tidak lain daripada Allah Ta'ala. Mereka sama ada akan bercakap apa yang berkaitan dengan kebenaran atau berdiam diri. Akhirnya, mereka akan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang benar,
yang bermaksud, dengan cara yang diredai oleh Allah yang Maha Tinggi lagi benar. Sesiapa yang berbuat demikian akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971. Al-Hamid Allah yang Maha Tinggi adalah yang dipuji dengan memuji dirinya dan dengan memuji ciptaannya. Ini juga bererti bahawa Allah Ta'ala adalah yang memuji amba-ambanya yang soleh dan memberi ganjaran yang besar atas usaha mereka. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan terlalu sibuk dalam memuji dan mentaati Allah yang Maha Tinggi untuk memuji diri mereka sendiri dan bimbang tentang hak mereka. Ini akan menjauhkan mereka daripada sifat sombong yang merupakan sifat yang membawa ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan hanya melakukan perbuatan yang terpuji dan mengamalkan akhlak yang terpuji. Ini boleh dikatakan tradisi terbesar Nabi Muhammad SAW. Surah 68 Al-Qalam, ayat 4. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Al-Halim Allah Ta'ala tidak menyegerakan siksaan bagi orang yang berhak menerimanya kerana kelembutan. Sebaliknya dia memberi mereka peluang untuk bertaubat dengan ikhlas dan membetulkan tingkah laku mereka. Bab 16 An-Nahl, ayat 61. Dan sekiranya Allah menimpakan kesalahan kepada manusia atas kezaliman mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atasnya bumi, sesuatu pun, melainkan Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Dan apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan tinggal sesaat pun dan tidak pula mendahuluinya. Orang Islam yang memahami perkara ini tidak akan pernah berputus asa dalam rahmat Allah yang Maha Tinggi, tetapi juga tidak akan melampaui batas dan mengamalkan angan-angan dengan mempercayai Allah yang Maha Tinggi tidak akan menghukum mereka. Mereka faham bahawa hukuman hanya ditangguhkan bukan ditinggalkan, melainkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Jadi nama ilahi ini mewujudkan harapan dan ketakutan dalam diri seorang Muslim. Seorang Muslim harus menggunakan kelewatan ini untuk bertaubat dan menyegerakan ke arah kebaikan. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan bersikap lembut terhadap orang lain, terutama apabila mereka menunjukkan akhlak yang buruk. Mereka harus menunjukkan kelembutan terhadap orang lain sebagaimana mereka menghendaki Allah Ta'ala memberi kelembutan terhadap mereka pada saat-saat mereka lalai. Tetapi pada masa yang sama mereka tidak boleh berlembut dengan sifat buruk mereka sendiri kerana mengetahui bahawa hukuman untuk dosa ditangguhkan tidak ditinggalkan secara kekal sehingga mereka bertaubat dengan ikhlas. Mereka juga harus tetap teguh dalam kelembutan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Bab 41 Fusilat, ayat 34. Dan tidaklah sama perbuatan baik dan buruk. Tolaklah kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, akan menjadi seolah-olah dia adalah teman yang setia. Al-Hakim Allah, yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang tidak terbatas tentang segala sesuatu dan sifat aslinya dan bertindak menurut kebijaksanaannya yang tidak terbatas dengan cara yang sempurna. Muslim yang memahami nama ilahi ini tidak akan pernah membantah pilihan dan ketetapannya kerana mengetahui bahawa ada hikmah di sebalik setiap pilihan Allah, yang Maha Agung, yang memberi manfaat kepada amba-ambanya walaupun mereka tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di samping itu, seorang Muslim mesti berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam, kerana hikmah juga termasuk memahami perkara yang paling tinggi. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menggunakan ilmu dan keberkahan mereka mengikut perintah Allah Ta'ala, supaya mereka memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain di kedua-dua dunia. Inilah kebijaksanaan muktamad yang boleh dimiliki oleh seseorang. Al-Hakam Al-Adil, nama ilahi seterusnya ialah Al-Hakam Al-Adil, yang bermaksud hakim dan yang adil. Allah yang Maha Tinggi adalah yang menilai perbuatan makhluknya dan dengan adil memilih akibat dari segala sesuatu. Orang Islam yang memahami bahawa Allah Ta'ala
hanya berlaku adil akan sentiasa reda dengan pilihannya dan oleh itu akan menunjukkan kesabaran dalam kesukaran dan bersyukur dalam situasi yang menyenangkan. Orang yang berpuas hati dengan hukum-hukum yang adil akan mendapat kedamaian di dunia dan di akhirat. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan sentiasa bertindak adil terhadap dirinya sendiri dan dalam perkara yang berkaitan dengan orang lain. Ini termasuk menunaikan hak-hak Allah, junjungan, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, diri sendiri dan orang lain mengikut ajaran Islam walaupun ia bercanggah dengan hawa nafsu atau kehendak orang lain. Bab 4 An-Nisa, ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat. Sama ada seseorang itu kaya atau miskin, Allah lebih berhak untuk kedua-duanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, supaya kamu tidak berlaku adil. Seseorang harus berlaku adil terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, baik yang lahir maupun batin, dengan mempergunakannya dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ketidakadilan hanya berlaku apabila seseorang menyalahgunakan nikmat ini. Seperti yang diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2447, ketidakadilan membawa kepada kegelapan di akhirat. Oleh itu, orang yang bertindak dengan adil akan diberikan cahaya di kedua-dua dunia yang akan membimbing mereka kepada kejayaan dan keamanan. Orang yang mencapai ini akan menjadi seorang mukmin yang seimbang. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-Hafiz Allah yang Maha Tinggi menjaga dan memelihara makhluk dan memeliharanya dengan penuh perhatian. Dia melindungi orang-orang yang taat daripada tipu daya dan perangkap iblis dan dia melindungi orang-orang yang tidak taat daripada hukumannya yang segera untuk memberi mereka peluang untuk bertaubat dengan ikhlas. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menggunakan cara yang disediakan oleh Allah kepada mereka, tetapi sentiasa percaya pada penjagaan dan pilihannya dalam setiap situasi dan keputusan yang mereka hadapi walaupun mereka tidak melihat hikmah di sebalik beberapa pilihan. Ini menimbulkan kesabaran dan juga reda dengan pilihan Allah Ta'ala. Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Seorang Muslim juga harus memahami bahawa mereka hanya akan dilindungi dari kesesatan dan azab oleh wali iaitu Allah yang Maha Tinggi. Ini menghilangkan tanda-tanda kesombongan dan memastikan mereka mencari perlindungannya melalui ketaatan yang ikhlas kepadanya. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menjaga setiap amanah yang mereka miliki seperti berkat mereka dengan menggunakannya mengikut ajaran Islam. Mereka hendaklah menjaga perbuatan dan ucapan mereka daripada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka mendapat lebih banyak rahmat daripada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Hadi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada amba-ambanya kepada apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan menjauhkan mereka dari sesuatu yang membahayakan mereka. Bab 91 Ash-Shams, ayat 8. Dan mengilhamkannya dengan pengertian, kejahatannya dan kebenarannya. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan mencari bimbingan dalam perkara duniawi dan agama tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi, melalui ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sesiapa yang mencari petunjuk daripada perkara lain tidak akan mendapat kejayaan yang kekal. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan membimbing orang lain ke arah ketaatan kepada Allah SWT dan apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan duniawi dan agama menurut pengetahuan mereka. Ini akan memastikan mereka menjadi seorang mukmin yang sebenar bermakna, orang yang mengasihi orang lain apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2515. Al-Ghani Allah Maha Kaya melebihi keperluan apa-apa sedangkan makhluk itu miskin dan sangat memerlukannya. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan mencari segala-galanya daripada Allah Ta'ala, melalui ketaatan yang ikhlas dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar.
Mereka akan memahami bahawa kekayaan duniawi dan agama yang bebas dari sebarang kecacatan hanya boleh dicapai melalui ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha untuk menjadi bebas daripada manusia dan hanya bergantung kepada Allah yang Maha Tinggi. Sebenarnya, menjadi bebas daripada dunia material dan harta benda akan membawa kepada cinta Allah Ta'ala dan cinta manusia menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4102. Ini dicapai apabila seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti kesihatan yang baik, untuk memenuhi keperluan mereka secara sah dan keperluan tanggungan mereka dan mengelakkan kemalasan dengan bergantung kepada orang lain, seperti kerajaan, untuk menunaikan kewajipan ini untuk mereka. Al-Ghafar, Allah Ta'ala menutupi kesalahan amba-ambanya yang bertaubat tanpa menghukum atau menahannya. Dia juga menyembunyikan dan memaafkan fikiran jahat yang terpendam seseorang tanpa mendedahkannya atau menghukumnya. Jika fikiran berlalu seseorang terdedah kepada orang lain, mereka sudah pasti akan membenci mereka. Seorang Muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT, kerana ini membawa kepada kekufuran. Bab 12 Yusuf, ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari pertolongan Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Seorang Muslim harus memahami bahawa pengampunan Allah Ta'ala adalah tidak terbatas sedangkan dosa-dosa mereka akan selalu terbatas. Yang terhad tidak pernah dapat mengatasi yang tidak terhad. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa ini berlaku kepada orang yang bertaubat dengan ikhlas, bukan orang yang terus melakukan dosa kerana percaya bahawa mereka akan diampuni. Ini hanyalah angan-angan bukan harapan yang benar dalam pengampunan Allah Ta'ala. Taubat yang sungguh-sungguh melibatkan perasaan menyesal, memohon ampun kepada Allah, dan jika perlu daripada manusia, berjanji dengan ikhlas untuk menahan diri dari dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah, yang Maha Agung, dan orang ramai. Umat Islam harus bertindak atas nama ilahi yang diberkati ini dengan mengabaikan dan memaafkan kesilapan orang lain. Adalah logik untuk memahami bahawa jika seseorang menginginkan keampunan Allah yang Maha Tinggi, mereka harus belajar untuk memaafkan orang lain. Bab 24 No, ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya, sama seperti Allah Ta'ala menyembunyikan keburukan yang tersembunyi dari fikiran seseorang, seorang Muslim mesti, apabila sesuai, menyembunyikan kesalahan orang lain. Ini akan mengakibatkan Allah Ta'ala menutup aib mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Al-Fatah ini boleh bererti bahawa Allah, yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang membuka simpanan perbendaharaan rahmat untuk makhluk terutama pada masa kesusahan. Orang yang memahami nama ilahi ini hanya akan mencari kelegaan daripada Allah, yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia sahaja yang dapat memberikan ini dari perbendaharaannya yang tidak terhingga. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya ialah dengan ketaatan yang ikhlas dalam bentuk menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Bab 65 Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Adalah bodoh untuk menderhaka kepada Allah, yang Maha Tinggi, dan kemudian mengharapkan Dia memberikan pembukaan melalui situasi yang sukar. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menyediakan kemudahan dan peluang bagi mereka yang menghadapi kesusahan mengikut cara yang mereka miliki, seperti sokongan emosi, fizikal dan keuangan. Orang yang sibuk membantu orang lain kerana Allah Ta'ala, dengan cara ini akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Al-Da'ar Al-Nafi, Allah Ta'ala mentakdirkan bahaya bagi orang-orang yang tetap teguh dalam kemaksiatan yang berterusan. Tetapi dalam kemudaratan ini pun terdapat banyak kebaikan seperti menghapuskan dosa-dosa sebelum sampai ke hari kiamat. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6561.
Seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini akan berusaha untuk menerima manfaat daripada Allah yang Maha Agung dan mengelakkan bahaya melalui ketaatan yang ikhlas. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menjauhkan bahaya mereka daripada orang lain dan hanya memberi mereka manfaat mengikut kemampuan mereka. Ini sebenarnya adalah ciri seorang mukmin sejati menurut sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998. Al-Bar sumber segala kebaikan di kedua-dua alam tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Ta'ala. Bahkan ketetapan Allah Ta'ala yang kelihatannya berbahaya mengandung banyak kebaikan bagi makhluk. Sebagai contoh, hukuman ilahi di dunia ini mendorong seseorang untuk memperbaharui tingkah laku sebelum masanya habis. Orang Islam yang memahami nama ini akan mematuhi setiap ketetapan dan pilihan Allah yang Maha Tinggi dengan cara yang positif, mengetahui bahawa semua ketetapannya mempunyai kebaikan, walaupun tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini akan membantu mereka untuk terus bersabar ketika susah dan bersyukur ketika senang. Seorang Muslim akan bertindak atas nama ilahi ini dengan menggunakan ilham, kekuatan, peluang dan ilmu yang diberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Semakin seseorang itu tetap teguh melakukan kebaikan, semakin Allah Ta'ala akan memperkasakan akal dan tubuh mereka untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Cinta dan penjagaan ilahi kemudian akan meliputi mereka di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 195. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Baqi Allah, yang Maha Tinggi, wujud selama-lamanya sebelum Dia menciptakan ciptaan dan akan terus wujud tanpa akhir. Orang yang memahami nama ilahi ini akan sering mengingati makna kematian mereka. Ini akan memberi inspirasi kepada mereka untuk mempersiapkannya dan akhirat daripada terus lalai. Persediaan ini melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan mengutamakan perbuatan yang akan bertahan melalui rahmat Allah yang Maha Tinggi, iaitu amal soleh, daripada perbuatan duniawi yang akan binasa bersama dunia ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 3681, bahawa seorang Muslim akan terus menerima pahala untuk apa-apa jenis amal yang berterusan yang mereka lakukan walaupun selepas itu kematian mereka. Ini adalah jenis sedekah di mana penciptaan terus mendapat manfaat daripadanya, seperti pam air. Ringkasnya, jika seorang Muslim mengarahkan tindakan dan usaha mereka ke arah dunia material, mereka akan binasa, mereka tetap akan bertanggungjawab ke atas mereka di dunia seterusnya. Sedangkan, orang yang mengarahkan usaha dan tindakan mereka kepada Allah Ta'ala akan mendapati amalan mereka kekal dan mereka akan memberi manfaat kepada mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka ke akhirat, seperti kubur mereka. Bab 16 An-Nahl, ayat 96. Apa yang kamu miliki akan berakhir, tetapi apa yang ada pada Allah adalah kekal. Al-Ba'id Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat untuk perhitungan terakhir mereka. Dia juga menghidupkan hati yang mati rohani melalui bimbingan. Muslim yang memahami nama ini akan merenungkan langit dan bumi dan menyimpulkan keperluan mutlak dan tidak dapat dielakkan dari hari penghakiman. Sebagai contoh, mereka akan melihat bagaimana benih mati yang ditanam di dalam bumi dihidupkan oleh Allah Ta'ala melalui hujan. Begitu juga benih yang mati bernama manusia akan dibangkitkan pada hari akhirat. Mereka akan memerhatikan bagaimana segala sesuatu di dalam alam semesta dicipta dengan keseimbangan yang sempurna, seperti jarak matahari dari bumi, kitaran air, kepadatan laut dan lautan, kepadatan bumi, dan menyimpulkan daripada ini bahawa satu perkara utama yang tidak seimbang, tindakan manusia, tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Ia juga akan seimbang selepas tindakan orang ramai disimpulkan.
Apabila seseorang menguatkan iman mereka dalam nama ilahi ini, mereka secara praktikal akan bersedia untuk kebangkitan mereka dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan belajar dan bertindak berdasarkan pengetahuan Islam untuk menghidupkan semula hati mereka yang mati rohani. Mereka akan membangkitkan jasad rohani mereka yang mati melalui zikir dan ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Agung, kerana perbezaan antara yang hidup dan yang mati adalah mengingati Allah yang Maha Tinggi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6407. Mereka akan menggalakkan orang lain, terutamanya tanggungan mereka, untuk belajar dan mengamalkan ilmu Islam, dengan itu menjadi satu cara untuk membangkitkan hati mereka yang mati rohani. Al-Aziz Allah, yang Maha Tinggi, adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang pada hakikatnya adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan dan kekuatan. Sesiapa sahaja yang mempunyai kekuatan hanya melakukannya kerana Allah, yang Maha Tinggi, telah memberikannya kepada mereka. Tidak ada atom di dunia ini atau di akhirat yang dapat lari dari kekuasaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Oleh kerana semua kekuatan adalah milik Allah yang Maha Agung, maka seorang Muslim harus selalu ingat bahawa kekuatan untuk melakukan amal syaleh dan menahan diri dari maksiat datangnya dari Allah yang Maha Agung semata-mata. Ini akan menghilangkan sebarang peluang kebanggaan yang menjalar ke dalam hati mereka. Nilai atom yang cukup untuk membawa seseorang ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 266. Sesiapa yang menghendaki imannya menjadi kuat hendaklah mentaati yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Tinggi. Hanya dengan itu mereka akan diberikan iman yang kuat yang akan membantu mereka untuk mengatasi semua kesulitan sehingga mereka meninggalkan dunia ini sedangkan Allah Ta'ala reda dengan mereka. Ketaatan yang hakiki hanya terletak pada mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya mengenal Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa seharusnya mencegah seorang Muslim dari berbuat dosa. Seperti yang mereka ketahui, tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Allah Ta'ala. Di samping itu, apabila seorang Muslim mengukir nama ilahi ini ke dalam hati mereka, ia menghalang mereka daripada melakukan penindasan dan menzalimi orang lain. Mereka menjadi sedar sepenuhnya bahawa walaupun tidak ada orang yang cukup berkuasa untuk mencari keadilan daripada mereka, Allah, yang Maha Tinggi, pasti akan mempertanggungjawabkan mereka dan menghukum mereka di kedua-dua dunia. Seperti yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579, penindasan terhadap orang lain boleh menyebabkan yang Maha Perkasa, Allah, yang Maha Tinggi, melemparkan mereka ke dalam neraka pada hari penghakiman. Al-Azim Allah Ta'ala Maha Agung, sifat-sifat dan zatnya di luar persepsi dan pemahaman semua orang. Orang yang memahami nama ilahi ini akan melihat semua perkara yang tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala sebagai kecil dan tidak penting. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat besar di sisi mereka sehingga mereka bersegera dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar sambil mengenepikan segala sesuatu yang dapat menghalangi mereka dalam tugasan ini. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan mengamalkan kerendahan hati kerana semua orang merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah yang Maha Tinggi. Mereka hendaklah menunjukkan kerendahan hati kepada Allah yang Maha Tinggi dan kepada makhluk tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029, sesiapa yang merendahkan diri kerana Allah Ta'ala akan dibangkitkan olehnya. Seorang Muslim juga harus menjadikan cita-cita mereka luar biasa dengan hanya bertindak untuk keredaan Allah yang Maha Agung dan tidak ada yang lain sehingga mereka mencapai kedudukan yang luar biasa di hadapan Raja yang Maha Kuasa. Surah 54 Al-Qamar, ayat 55. Di tempat duduk terhormat dekat Raja, sempurna dalam kebolehan. Al-Awal, Al-Akhir, apabila tidak ada penciptaan,
Ada yang pertama, Allah, yang Maha Tinggi, dan melalui kehendak dan kuasanya penciptaan diciptakan. Yang terakhir boleh merujuk kepada fakta bahawa apabila semua makhluk ciptaan binasa, Dia sahaja yang akan bertahan, seperti yang pernah Dia lakukan. Bab 55 Ar-Rahman, ayat 26-27. Setiap orang di atasnya, yaitu bumi, akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Orang Islam yang memahami nama-nama ini akan memastikan setiap tindakan disambungkan kepada yang pertama, Allah yang Maha Tinggi, dengan membetulkan niat dan tindakan mereka. Mereka akan menjadikan ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi keutamaan pertama mereka dalam semua urusan mereka. Mereka akan sentiasa mengingati kematian mereka, yang akan mendorong mereka untuk bersedia secara praktikal untuk kematian dan kebangkitan mereka. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama-nama ini dengan menjadi yang pertama ketika beramal dan bersiap untuk hari kiamat dan menjadi yang terakhir dalam memperindah dunia material. Mereka akan belajar dan bertindak berdasarkan ilmu Islam supaya mereka berjalan menuju kedekatan kepada Allah yang Maha Agung dan mencapai kehadirannya, kerana ini adalah peringkat terakhir yang boleh dicapai oleh makhluk. Surah 54 Al-Qamar, ayat 55. Di tempat duduk terhormat dekat raja, sempurna dalam kebolehan. Al-Ali ini bermakna bahawa zat dan sifat-sifat ketuhanan Allah yang Maha Tinggi, sangat tinggi dan tidak dapat dicapai dan difahami oleh seluruh ciptaan. Orang yang memahami nama ilahi ini hanya akan mentaati Allah yang Maha Tinggi, kerana tidak ada yang mempunyai kuasa atau kawalan yang lebih tinggi daripadanya. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan meningkatkan matlamat dan aspirasi mereka supaya mereka melampaui dunia material ini dan sebaliknya menuju ke akhirat. Lebih tinggi lagi adalah aspirasi yang tertumpu sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung dan tidak ada yang lain. Seorang Muslim juga harus bertindak atas nama ilahi ini dengan meningkatkan akhlaknya sehingga mereka melampaui akhlak yang buruk dan hina sehingga mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Surah 68 Al-Qalam, ayat 4. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Akhlak mulia ini hendaklah ditunjukkan kepada Allah Ta'ala melalui ketaatan yang tulus kepadanya, yang melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar dan harus ditunjukkan kepada manusia dengan memperlakukan mereka sebagaimana keinginan seseorang untuk menjadi. Dilayan oleh orang. Al-Alim Allah Maha mengetahui kerana tiada apa yang luput dari pengetahuannya sama ada di langit atau di bumi sama ada yang kelihatan atau tidak. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada batasnya, tidak ada permulaan dan tidak ada penghujungnya dan ia adalah makna bawaan, tidak ada yang memberikannya kepadanya. Setiap makhluk yang berilmu tidak dianugerahkan selain daripada Allah Ta'ala. Pengetahuan tentang penciptaan adalah terhad dan mempunyai permulaan. Allah yang Maha Tinggi mengetahui sepenuhnya makhluk zahir dan batin seseorang pada setiap masa. Orang Islam yang memahami nama ilahi ini akan menjauhkan diri dari dosa baik zahir dan batin dengan benar mempercayai Allah yang Maha Tinggi mengetahui semua ini dan akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Di samping itu, mereka tidak akan menekankan tentang isu-isu duniawi dengan memahami bahawa Allah Ta'ala mengetahuinya sepenuhnya dan akan menjawabnya pada masa yang tepat. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan berusaha mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat baik duniawi maupun agama yang merupakan jalan ketakwaan. Inilah pewaris sebenar para Nabi SAW yang telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 223. Seseorang harus ingat bahawa perbuatan tanpa ilmu membawa kepada kesesatan dan ilmu tanpa amal tidak ada faedahnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab, kecuali angan-angan belaka, sedang mereka hanya menduga-duga. Dan surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diamanahkan Taurat kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Oleh itu, seseorang mesti menggabungkan keduanya, bermula dengan pengetahuan dan berakhir dengan tindakan.
Al-Ar Rafi Allah Maha Tinggi lagi Maha menghinakan lagi Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi adalah yang menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Walaupun orang yang tidak taat mendapat kejayaan duniawi, ia akhirnya akan menjadi kutukan bagi mereka. Allah yang Maha Tinggi memuliakan orang-orang yang taat kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Walaupun seorang Muslim yang taat menghadapi ujian dan kesulitan di dunia, mereka akhirnya akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Bab 3 Ali Imran, ayat 26. Katakanlah, Ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Oleh itu, seorang Muslim yang memahami nama ilahi ini tidak akan mencari kejayaan duniawi dengan menyenangkan ciptaan atau melalui perkara-perkara duniawi jika ia membawa kepada kemaksiatan kepada Allah yang Maha Agung, kerana mereka tahu jalan ini hanya membawa kepada kehinaan dan kehinaan yang paling besar di kedua-dua dunia. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan memuji perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan tidak menyukai hal-hal yang telah direndahkan oleh Allah Ta'ala. Ini mesti ditunjukkan melalui tindakan bukan sekadar kata-kata. Contohnya, mereka mesti memuji akhirat dengan giat berusaha untuk mempersiapkannya. Dan mereka pasti tidak menyukai kelebihan dunia material ini kerana mengetahui Allah Ta'ala telah meremehkannya kerana ia menghalang seorang Muslim daripada mempersiapkan diri untuk akhirat. Seseorang hendaklah bermatlamat tinggi dalam semua usaha mereka dengan bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan mengelak daripada mengambil matlamat yang rendah dan matlamat akhir, seperti memperoleh dan menikmati kesenangan duniawi. Nilai seseorang adalah sama dengan matlamat mereka. Jika matlamat mereka tinggi, mereka akan ditinggikan, tetapi jika matlamat mereka rendah, mereka akan hidup dalam kehidupan yang hina dan tidak bermakna. Bab 95 ayat 4-6. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.